So guys, aku dah gunakan BMW 330Li ataupun G28 selama 5 bulan. Dalam video kali ni aku nak kongsikan pengalaman aku dan juga sedikit kekecewaan aku terhadap BMW. Pertama sekali, kalau korang tengok dari segi dia punya rekaan, masih mengekalkan konsep rekaan yang sama je macam 3 series yang lain, macam 330i, 320i ataupun 330e. Cuma saiz dia BMW besarkan sikit 110mm. Dia punya long wheelbase berbanding dengan model 3 series yang lain, dan aku boleh katakan ini adalah 3 series yang paling besar saiz dia kalau nak bandingkan dengan model-model lain. Dia dah lebih kurang macam 5 series tapi versi 3 series dengan harga yang lebih murah sedikit. Harga jualan untuk model ni lagi mahal dalam RM6,000 berbanding dengan 330i. Banyak juga improvement yang BMW buat pada model ni, terutamanya bahagian dia punya rekaan untuk wheels. And then ada panoramic sunroof yang memang besar, leather seat yang berlainan, ruang tempat duduk belakang yang lebih rasa luas dan lebih rasa eksklusif. Ada penambahan ambient light dekat bahagian driver seat dan juga passenger bahagian kiri. And then muffler exhaust pun lebih kepada rekaan macam M340i. Dan banyak jugalah antara improvement yang aku rasa puas hati dengan kereta ni. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pengurangan yang aku rasa kecewa sedikit dengan BMW 330li ni. Terutamanya dari segi brake caliper dia. Dia tak bagi yang M Performance punya tau, ataupun M Sport. Bukan, dia bagi yang very basic punya brake caliper warna silver. Itu adalah antara sedikit pengurangan dan juga kelebihan yang BMW buat pada model G28. Kod model dia bukannya G20 tapi kod model untuk 330li ni adalah G28. Kalau korang pernah tengok video aku masa awal dulu tentang kereta ni, mesti korang perasan banyak juga perubahan dari segi body kit dia kan. Sebab untuk grill depan ini aku tukar rekaan seperti M340i. Dia macam rekaan bintang, nampak lebih sporty dan juga nampak lebih unik. Untuk dia punya lip depan pun aku gunakan body kit M Performance. Untuk tepi, side skirt and diffuser pun sama, M Performance punya body kit. Dan spoiler, aku gunakan spoiler yang diinspirasikan daripada BMW M4. So basically kereta ni nampak lebih sporty dan juga nampak lebih muda sikit lah berbanding dengan sebelum ni, nampak macam kereta uncle sikit. Aku rasa itu saja antara perubahan kosmetik yang secara jelas aku buat sekarang ni. Dan dari segi prestasi dia, memandangkan dia adalah 330li, dia berkongsi enjin yang sama je macam 330i, iaitu 2.0 liter twin turbo charge dengan kuasa 258 PS dan juga 400 Nm of torque dari 0 to 100 dalam masa 6.2 saat saja. So dia lagi rendah sikit saat dia berbanding dengan 330i, memandangkan saiz dia ni besar sikit kan. Dia punya prestasi masih sama je. Kita tekan memang rasa kuasa dia pergi gila, nak pecut ke, nak potong ke. Kalau ada orang cocok ke highway kat belakang kan, kita boleh potong dengan sangat-sangat laju. Cuma kalau ada King of Highway, Myvi tu memang kena bagi laluan lah. Itu memang tak boleh nak lawan lah kan. Memandangkan dia punya body besar dan juga dia punya suspension tu rasa lebih lembut. So kalau nak bandingkan dengan 330i, cornering dia memang lebih better lah untuk 330i. Kalau nak bandingkan ni, cornering tu ada kurang sikit. Cuma dari segi comfort tu dia lebih pada kereta ni. Dekat kawasan bandar, dekat kawasan yang jalan berlubang ke, memang kereta ni lagi perform lah dari segi comfort. Lagi orang yang duduk belakang tu memang tak ada komplain banyak lah kan. Dia punya cushion tu lagi tebal dan dia punya seat tu macam ke dalam bawah sikit. Dia bukannya rata tau, dia macam ke bawah sikit. Tapi secara keseluruhan memang seat belakang dia sangat-sangat selesa guys. Rasa memang eksklusif gila dan rasa macam bos pun ada kan. Sebab untuk bahagian dia punya armrest tu sendiri, dia memang sangat berbeza daripada 330i. Dia rasa macam lebih mewah lah bahagian untuk armrest dia. And then ada ambient light lagi, kita boleh nampak dekat bahagian belakang seat driver. Dan ruang kaki yang luas, seat yang sangat tebal dia punya cushion. Cuma dia punya seat belakang tu tak boleh nak turunkan ke bawah. Satu features menarik yang tak ada pada 330i ataupun 320i adalah dia punya panoramic sunroof. So memandangkan dia ada panoramic sunroof, so memang enjoy lah kalau yang ada family ataupun dekat kawasan yang berangin, yang sejuk. Ada juga masalah yang aku nak nyatakan dekat korang semua tentang kekecewaan aku terhadap BMW. Yes, ada masalah dekat panoramic sunroof aku. Bukannya leaking, cuma dia punya getah tu macam tercabut sikit dekat bahagian bucu. Maybe masa diorang tengah polish dekat BMW tu, bahagian polish tu terkena dekat getah tu. So getah tu tercabut. Bila tercabut, masa tengah driving 100 km/h ke atas, dia akan bunyi angin yang memang kuat gila guys. Macam bunyi angin kalau korang buka tingkap, macam tu lah bunyi angin dia. Cuma macam air hujan memang tak ada leaking masuk ke dalam. Dia just bunyi angin yang kuat saja. So memang annoying gila tiap kali nak bawa kereta ni 100 km/h ke atas. So aku nak kena bawa 100 km/h ke bawah baru aku rasa tenang sikit lah. Aku terus komplain dekat BMW dan bila aku hantar kali pertama, diorang kata kena tinggal kereta dalam masa 2 hari. Dan lepas je 2 hari, aku ambil kereta aku dapati masalah masih sama lagi. Dan diorang cakap diorang dah repair.
Aku macam jam juga, dah repair kenapa? Masalah yang sama lagi kan? Okay, fine, tak apa. Aku tak puas hati, and then after few week, kali kedua aku hantar lagi dan diorang kata kena tinggal selama 2 hari lagi untuk diorang repair. So kat sini aku dah banyak gila buang masa untuk hantar kereta aku, dan juga aku kena balik sendiri, dan aku kena datang balik, dan aku kena ambil balik kereta tu. Sebab daripada tempat aku ke BMW Service Center dekat area KL tu memang jauh, dalam masa sejam macam tu untuk aku pergi sana. So korang bayangkan aku nak kena pergi sana and then balik sendiri, lepas tu pergi balik, lepas tu balik lagi. Tapi masih tak settle lagi masalah tu. So aku complain, and then aku jumpa sendiri dia punya service advisor, aku explain apa semua dan aku tunjuk, aku ambil video, dan diorang pun macam rasalah benda ni patut tukar, sebab tak sepatutnya untuk kereta dengan harga almost 300k untuk hadapi masalah yang very simple tapi susah nak selesaikan. Pas berbulan-bulan aku hantar balik untuk servis yang pertama kali, iaitu 12,000. Masalah ni diselesaikan dalam masa almost 1 week, dan aku tanya banyak kali juga macam mana status apa semua, dan aku macam kecewa sikit dengan jawapan diorang yang acuh tak acuh sikit lah kan. Jawapan yang diorang bagi pun macam kurang menyenangkan aku lah. Ada yang cakap yang masalah kereta ni berpunca daripada bunyi tayar lah. Aku pemandu kereta lebih 10 tahun, takkan aku tak tahu bezakan antara bunyi tayar dengan bunyi sunroof yang leaking kan. So banyak perkara yang membuatkan aku sakit hati lah masa aku hantar servis untuk claim warranty, dan juga even masa aku ambil kereta ni diorang tak brief aku apa-apa dan tak explain apa-apa pun tentang servis apa yang diorang buat, apa yang diorang tukar apa semua. Diorang just datang aku, just bagi kunci, and then just macam tu je. Aku macam pelik juga, selama aku gunakan kereta almost 10 years, aku tak pernah lagi kena layanan servis macam ni oleh mana-mana service center. Sebab biasanya lepas aku pergi hantar servis, mesti diorang akan brief and then explain barang apa yang diorang tukar, berapa sepatutnya harga ni, berapa je next mileage yang kita kena servis lagi, and then recommendation barang apa yang patut tukar untuk kita sendiri decide. Banyak lagi lah, tapi benda tu diorang tak buat. Aku rasa macam kecewa lah dengan servis yang center tu buat. Aku tak pasti sama ada ini dia orang punya SOP ataupun maybe service center tu sendiri tengah sibuk ke apa semua. But ya, itu antara kekecewaan aku terhadap pemilik BMW ni sendiri. Masalah kedua, dan aku pasti majoriti pemilik kereta akan hadapi masalah ni, bukan sahaja kereta BMW, Proton ke, Pro 2, Honda, Mercedes, dan banyak lagi jenama kereta akan hadapi masalah yang sama, iaitu tentang kapet. So manangkan biasanya kalau kita beli kereta, kita akan dapat kapet yang biasa kan. Kalau tumpah air ke, susah gila nak hilang, nak basuh memang lambat gila nak kering, banyak tangkap habuk dan berdebu, dan macam-macam perkara yang very negatif lah pasal kapet biasa yang kita dapat ni kan. Yes, kapet untuk BMW ni memang premium lah kan, tapi dia still tangkap habuk, and then dia jenis baldu. Dan ya, kalau basah tu bau masam gila kot dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. So that's why solution untuk kapet ni aku dah jumpa. Sebab aku ada satu jenama kapet yang memang very premium, tahan lasak, senang nak basuh, dan banyak benda yang positif mengenai kapet yang aku jumpa ni, iaitu jenama Enzo. Kapet ni memang very special sebab korang boleh custom ikut model dan juga jenama kereta yang korang pakai sekarang ni. Tak kisah Pro 2 ke, Proton, Mazda, Toyota dan macam-macam jenama lagi. Majoriti jenama kereta yang di Malaysia boleh pakai kapet daripada Enzo ni. Kelebihan dia, of course, material yang digunakan adalah jenis premium, tahan lasak dan juga susah nak rosak. Bahan yang digunakan pun adalah jenis eco-friendly dan juga non-toxic. Kalau perasan dekat rekaan kapet ni macam ada satu bentuk hexagon bulat yang berlubang, sebenarnya itu adalah bahagian untuk dia tangkap kekotoran macam pasir dan juga batu-batu kecil, supaya kaki kita masa masuk kereta tidak terpijak batu-batu tu semua. So kita nak buang pun memang very easy, just angkat dan campak saja dan batu tu dah memang boleh hilang. So memang sangat-sangat mudah. In fact, kapet daripada Enzo ni juga adalah jenis waterproof dan memang senang sangat nak basuh. Lepas basuh sekalipun dalam masa 15 minit saja dah kering. Memang sangat sesuai untuk kegunaan yang lasak. Lagi-lagi yang ada family kan, kalau air tertumpah ke, lagi-lagi air manis, tak bau hapak lah dan tak ada tangkap habuk. Paling penting sekali adalah senang nak basuh dan juga senang kita nak buang kekotoran yang ada kat kapet ni kan. Selain itu juga Enzo pun ada cup holder yang memang very easy to use, solid dan juga premium. Just letak je dekat bahagian aircon dan korang boleh gunakan macam biasa. So guys, korang boleh dapatkan diskaun sebanyak 8% untuk Enzo kapet dan juga cup holder kalau korang gunakan kod FUZZ8 daripada 8 April ni sehingga 17 April. Go check it out sekarang dekat Enzo punya website ataupun dekat Shopee. So masa raya nanti bolehlah korang bawa kereta dengan lebih selesa menggunakan kapet daripada Enzo ni. So guys, macam mana dengan kapet tu? Aku rasa korang semua nak kena tukar daripada kapet yang biasa kepada kapet daripada Enzo ni, sebab aku dah gunakan kapet tu daripada kereta Honda Civic aku, Volkswagen Tiguan aku, dan juga BMW ni pun menggunakan kapet Enzo yang sama juga. So far aku memang sangat puas hati dari segi kapet tu sendiri. Dah tak ada dah bau masam, and then tak ada dah habuk-habuk dekat dalam kereta aku, membuatkan aku bersin. So guys, aku rasa itu saja dari perkongsian aku tentang BMW 330i. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, korang boleh kongsikan dekat komen ataupun maybe kalau korang seorang
pemilik kris-kris yang lain ataupun pemilik kereta model yang sama juga, korang boleh kongsikan pengalaman korang dekat kolom komen tentang kereta yang korang tengah guna kat sekarang ni. Okey, berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.